Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan peluang daripada dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, Allah bagi ruang dan peluang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini. Dan alhamdulillah, pada keadaan sekarang ini kita diuji dengan COVID-19 dan mungkin berbeza dalam situasi kita menyambut Ramadan. Kalau waktu ketika biasa mungkin kita solat tarawih di surau dan juga berbuka puasa di surau ni, lebih-lebih lagi di surau Tazkiyah ni memang agak istimewa lah kalau kita lihat kan. Kita sentiasa bersama dengan rakan-rakan kita dan juga kita solat berjemaah bersama-sama di sini. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan topik zakat fitrah. Seperti mana yang kita ketahui bahawa zakat fitrah ini adalah merupakan satu kewajipan, utamanya pada bulan Ramadan. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini adalah merupakan atau lebih dikenali dengan zakat diri ataupun zakat badan. Yang mana zakat fitrah ini adalah yang diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yang mana ianya sewaktu diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Dan untuk zakat fitrah ini kita lihat beberapa syarat yang wajib yang perlu kita ketahui tentang kewajipan untuk menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, mestilah Islam. Yang kedua ialah kita berkemampuan. Apa yang dikatakan dengan berkemampuan tersebut ialah mempunyai sesuatu makanan, harta atau wang yang lebih daripada keperluan diri dan keperluan orang yang ditanggungnya. Nafkahnya bermula dari 1 Syawal sehingga terbenam matahari. Jadi kalau kita lihat ini apa yang kita kaitkan dengan kemampuan kita sebagai orang yang perlu mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir sekali ialah menemui akhir dan awal Syawal, iaitu orang yang meninggal sebelum matahari terbenam atau anak yang dilahirkan selepas matahari terbenam malam 1 Syawal, itu tidak wajib untuk menunaikan zakat fitrah, tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi kalau kita lihat dari segi konteks kewajipan tersebut, dapatlah kita fahami bahawa ianya merupakan asas yang perlu kita laksanakan, kita tunaikan pada bulan Ramadan ini. Dan kalau kita lihat, kita di Selangor ini, kita kadar yang telah ditetapkan adalah sebanyak RM7. RM7 itu adalah berdasarkan kepada jenis beras yang kita secara normalnya kita makan. Yang mana apabila kita membayar RM7 tersebut, kita dikategorikan dengan golongan orang yang berada dalam lingkungan biasa, kan. Tetapi Majlis Fatwa di bawah Selangor juga telah memutuskan yang mana kita boleh membayar mengikut kadar beras yang kita makan. Sebagai contohnya, kalau kita makan beras yang jenis biasa, iaitu kalau biasa, kalau macam saya sendiri, kita makan super special tempatan yang mungkin kadarnya lebih kurang sekitar dalam RM13 per kilo lah, lebih kurang kan. Tapi waktu ketika itu kewajipan yang kita tunaikan adalah sebanyak RM7 per individu. Kalau kita ada isteri, kita bayar RM14. Kalau seorang anak, kita bayar RM21. Kalau ada 2 orang anak, kita bayar RM28. Tetapi sekiranya kita ada kemampuan ni, kalau kita lihat contohnya kita berada di golongan yang mungkin pertengahan, yang biasa, kita biasa makan menggunakan beras pulut, beras perang, beras herbaponi, beras wangi. Ini kadar yang digalakkan untuk kita bayar adalah sebanyak RM14. Jadi waktu ketika ini kita berada dalam peringkat pertengahan. Jadi kita mengeluarkanlah sedikit mungkin berdasarkan kepada kemampuan kita. Dan mungkin juga kita berada di tahap yang lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi contohnya kemampuan kita tu, kita mampu makan beras yang lebih nilainya lebih tinggi, iaitu beras Jepun. Beras Jepun ni saya pun belum pasti, tak pernah tengok juga beras Jepun ni macam mana dia punya bentuk dia. Dan juga beras merah. Beras merah ni mungkin pernah tengok lah. Dan juga beras basmati. Ini kadar yang telah disarankan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor ialah sebanyak RM21. RM21 seorang
Jadi kalau kita ada 2 orang, kita bayar RM42. Kalau kita ada 3 orang, kita bayar RM63. Kenapa? Asasnya adalah untuk memastikan supaya kita melaksanakan kewajipan kita dan harta yang kita keluarkan tersebut, zakat yang kita keluarkan itu dapat dikongsikan dengan orang yang memerlukan tersebut dengan kadar yang lebih banyak. Inilah yang membuktikan bahawa tahap keinginan kita dalam membersihkan harta kita dengan sebaik yang mungkin. Justru itu dalam kita bicara persoalan zakat fitrah tadi, kita dapat mengetahui bahawa dengan keadaan sekarang ni kita mungkin boleh melaksanakan pembayaran secara online. Banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk pembayaran online tersebut. Jadi kita melaksanakan pembayaran tersebut agar dapat kita melunaskan kewajipan yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, sedikit saja kita berkongsi lagi berkaitan dengan jenis ataupun waktu yang sesuai untuk kita membayar zakat fitrah ini, yang mana ada 5 waktu yang sesuai untuk kita, ada 5 waktu yang telah ditekankan untuk kita memastikan pembayaran zakat fitrah tersebut dilaksanakan, yang boleh kita kongsikan. Yang pertama ialah waktu wajib. Waktu wajib ni ialah apabila terbenamnya matahari akhir Ramadan sehingga terbitnya matahari esok ni, maka itu adalah waktu yang wajib. Ini nak tak nak kita kena laksanakan untuk memastikan bahawa kewajipan zakat tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua ialah waktu yang afdal. Waktu yang afdal ini ialah sebelum solat sunat hari raya. Ini kita pun belum pasti lagi dalam keadaan sekarang ni, boleh tak di surau tazkiyah ni kita laksanakan solat hari raya. Tapi untuk mengelakkan supaya kita tak kejar sangat waktu afdal ni, kita dapatlah laksanakan waktu yang lebih, waktu-waktu yang lain. Yang kedua ialah, yang tiga ialah waktu sunat, iaitu sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan ni kita adalah waktu yang sunat. Jadi kita perlu laksanakan kewajipan Ramadan ini, kita ambil peluang. Bila masuk saja awal Ramadan pun tidak ada masalah untuk kita melaksanakan kewajipan untuk zakat fitrah. Yang keempat ialah waktu makruh. Bila waktu makruh ini? Waktu makruh ini ialah selepas solat sunat hari raya sehingga terbenam matahari pada 1 Syawal. Ini waktu makruh. Dan yang terakhir sekali waktu haram. Ini yang kita mesti berjaga-jagalah, iaitu selepas terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi kita nak mengelakkan supaya kita termasuk dalam kelompok yang waktu haram ini, kita mestilah melaksanakan kewajipan untuk menunaikan zakat fitrah itu dengan waktu yang seperti mana yang saya telah kongsikan tadi. Semoga kita dapat melunaskan kewajipan zakat ini dengan sebaik mungkin, dan kita berada di surau tazkiyah ini juga kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu taala untuk meneruskan ibadah. Kita berdoa semoga kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu taala untuk meneruskan ibadah pada bulan Ramadan ini. Seperti mana yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Daripada hadis ini jelas menekankan kepada kita untuk menghidupkan hari bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan agar kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah impian kita. Semoga kita dapat keluar daripada bulan Ramadan ini dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat keluar daripada bulan Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya yang sentiasa mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak penyakit COVID-19 ini segera dihilangkan di muka bumi ini, agar kita dapat bersama-sama beribadah seperti sedia kala. Begitu rindunya kita untuk pergi ke surau kita, betapa rindunya untuk kita bertemu dengan rakan-rakan kita, betapa rindunya untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan betapa rindunya kita menikmati bulan Ramadan seperti mana sedia kala. Dan marilah kita juga meneruskan kekuatan kita sebagai mukmin yang sentiasa inginkan, impikan sesuatu yang terbaik, dan kita berlumba-lumba kepada kebaikan. Akan fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum, iaitu maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan dan kepada Allah lah kita akan kembali. Inilah pesanan kita, pesanan saya kepada semua dan untuk diri saya, agar kita dapat sama berlumba-lumba melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan pada kali ini, dan semoga kita dapat keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.